Oh, ori pun dah keras. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsi sedikit tentang bagaimana saya punya masalah power steering Honda tahun 2006 Accord, yang memang semua orang tahu dia punya power steering pump dia memang cepat sangat bocor. Jadi penyelesaian selalu kita tengok dan kita buat adalah kita beli second hand punya, ganti masuk, dan untuk menyelesaikan masalah yang sekejap lah. Sebab apa, kan tukar pun tak lama mana pun dia akan bocor balik. Jadi saya buat keputusan, saya beli yang used punya satu, masuk untuk sementara waktu sebab saya nak kena pakai kereta. And then yang bocor kereta saya asal tu saya buka dan saya buat balik dalam, overhaul balik, tukar dia punya kit dia semualah supaya boleh pakai balik. Ini adalah saya punya power steering pump yang dah dicuci bersih apa semua sebelum saya buat kerja-kerja overhaul dan perbaikan semula, tukar kit dalam apa semua. Jadi dia punya kerja agak nampak mudah, tetapi sebenarnya tak mudah mana pun. Buka memang mudah nampak, tapi masa kita pasang tu kita perlukan sedikit macam luck lah. Sometimes cara macam ni senang, cara macam yang satu lagi pula susah. So dia tak boleh nak ikut sangat dia punya step pemasangan tu kan. Maksudnya pasang tu, sometimes saya pasang terus masuk ke housing, senang. Sometimes saya pasang jadi susah. Jadi ini bergantung kepada situasi yang tuan-tuan kena. Dengan sedikit common sense, tuan-tuan pandai-pandai lah ikhtiar macam mana cari jalan terbaik. Cuma saya boleh tunjuk step by step, tetapi untuk makluman, jangan expect lebih video yang cantik, yang detail, sebab saya bukannya bidang yang tech punya. Budak-budak macam saya ni mana pandai sangat buat editing video ni, mengarut je kan. Jadi saya je orang kata apa, buat yang terbaik, tetapi saya tahu selalunya video saya tak sempurna pun. Okey tuan-tuan semua, harap-harap video saya ni dapat membantu tuan-tuan semua. Dan yalah, tolong subscribe dan share, sebab ini tujuan saya pun just untuk bagi share pengetahuan. Sebab saya pun ilmu tak tinggi mana, tak cukup mana pun, saya pun belajar dari orang. Jadi saya nak ilmu saya ni berkembang. Sebagai orang Islam, kita percaya ilmu yang dikongsi ni adalah satu pelaburan kita untuk dibawa ke sana. Semoga video saya ini dapat bantu tuan-tuan semua. Walaupun tak perfect, tak menarik, mungkin bosan, mungkin boring, tapi itu kelemahan saya. Saya tak pandai sangat, bukan kepakaran saya lah bidang-bidang video yang cantik, konten yang cantik, editing yang cantik. Jadi harap tuan-tuan dapat ni lah, menerima kekurangan saya ni. Okey tuan-tuan, semoga video ni dapat bantu tuan-tuan semua. Jangan lupa subscribe dan share agar ilmu ni berkembang. Okey, dekat sini kita akan dah buka o-ring dia, semua dah ada dalam set ni. Okey, benda pertama yang sekali kita nak buat adalah buka 19 ini ya. Bolt 19 ni untuk saya guna saya punya Milwaukee Pet Wrench untuk memudahkan kerja saya. Soket, dan juga saya punya harmonic pulley special 2 ni. Kalau tuan-tuan tak ada benda ni, boleh juga lock dengan screwdriver dan gunakan
spanner ataupun gunakan box soket dan juga extension yang panjang. Kat ni snap ring dia ada, gunakan pembuka snap ring. Ok, kita simpan dulu. Ok, sedikit tips untuk Allen key ni, dia pakai saiz 10 punya. Ok, kat sini memang sangat ketat. Saya buka dekat saya punya tempat ni tak boleh. Saya nasihatkan sekiranya nak buka dia punya cap ni biar masa dekat bracket enjin tu, masa dia dekat body kereta, kita longgarkan dulu dekat enjin kereta kan, longgarkan dulu, lepas tu baru buka semua bracket kalau nak buat servis. Dan satu lagi tips, kalau boleh kalau ada soket, okeylah, soket M10 ni untuk tembak gun dan buka. So far saya tak buka lagi sebab dia simple, dia ada satu o-ring saja. Disebabkan saya punya vice clamp saya rosak, so saya akan buka dan tukar semasa di enjin. Yang penting di bahagian sini. Sebab apa? Enjin saya punya power steering pump kebocoran di sini sangat kuat. Dan satu lagi tips, sebelum buka untuk di review, pastikan dicuci bersih dahulu, kemudian baru buka supaya memudahkan kerja kita. Ok, 12mm punya soket semua. Sebab apa saya suruh bersihkan dulu, sebab dia sangat kotor. Jadi bila kita buat kerja tak bagus lah, baru lepas buka baru nak cuci kan. Ok, nampak bahagian dia. Oh, o-ring pun dah keras. Sangat keras. Memang patut tukar pun. Ok, video ni agak panjang. Kalau nak tengok betul-betul, kena rajin bersabar lah sebab ini kerja-kerja yang agak kena teliti, tak boleh kita main-main. Ok, ni dia punya kipas blade dia ni. Ini jangan silap pasang tau. Ok, sebab dia ada in dan out. Kalau tengok betul-betul dia punya bilah dia agak flat bahagian dalam. Ok, sedikit tips Saya akan tunjukkan sedikit tips dia nak memudahkan tuan-tuan punya kerja supaya tak berlaku kesilapan.
Okey, saya akan marking dulu macam ni. Out maksudnya blade yang bahagian luar akan menghadap macam ni. Bahagian luar. Maksudnya ini bahagian dalam, ini bahagian luar. Kita buat kerja dengan hati-hati ya. Okay, kita akan keluarkan pin ni. Tengok betul-betul. Tuan-tuan tengok betul-betul marking dia. Nanti bila masuk balik kan. Okay. Saya lupa nak beritahu, puff cap ni kita kena buka juga. Sebab apa? Dalam dia ada spring ni. Kalau dapat spring dalam ni. Lepas ni saya akan buka. Dia punya soket berapa? 19. Salah satu kelebihan dari impact rail cordless ni, inilah dia. Okay. Spring dia dengan o-ring dia. Ok, saya nak bagi satu tips. Ok, tuan-tuan nampak dekat sini dia ada dua pin, dua macam kita sebut pin dia lah untuk menolak. Satu rubber, satu besi. Kata saya plastik atau besi. Ni besi, ni rubber. Jangan terbalik tau. Satu hitam, satu putih. Pastikan putih di luar, hitam di dalam. Bye. Okey, kita akan keluarkan. Paling baik tuan-tuan masa buka ke apa ke, pastikan kedudukan dia jangan berubah lah, bagi memudahkan kerja tuan-tuan. Kat sini nampak dia ada yang pin hitam dia ni. Ok, jangan hilang. Masuk dia macam ni, kedudukan semua di atas. Kita susun macam tu. Sama juga yang ni. Dan juga dia punya bilah dia, dia punya rotor. Cuci lap bersih sebab ada air tadi saya basuh. Sebab dalam ni kita nak ambil sebab apa? Dalam ni ada o-ring kat, nampak? Okey, boleh tengok sini. Tadi bersihkan. Okey, dekat dalam ni yang kita buka tadi, snap ring ni,
Sama ada nak tukar bearing atau tidak, itu pilihan masing-masing. Macam saya rasa tak tukar kot sebab masih smooth bearing dia. Bearing dia masih smooth, cuma saya akan tukar dia punya OC dalam. Cara dia senang saja. Selepas kita buka snap ring ni, kan, ketuk pelan-pelan je. Okey. Nampak dalamnya ada dia punya OC dia. Dia OC dia. Saya guna OC masih lembut tapi tak apa. Kita tukar. Bearing saya pakai balik sebab bearing dalam keadaan baik lagi. Okey, nak keluarkan sini memang agak pelik sikit. Sebab apa, dia punya kedudukan dia dalam ni, nak letak screwdriver bagi sengit pun tak boleh. Lepas tu nak pakai dia punya puller pun tak boleh. Try tengok . Okey, asingkan. Okey. Dah rapat elok bagi sama. Okey. Ngam. Tengok dah keras, betul-betul keras. Punca dia bocor ni sebab dia keras lah. Dia o-ring tu dah keras. Dia mulalah keluar minyak kan. Okey, lepas tu dari sini. Dah siap bahagian ni. Ni pun dah siap. Ni dah siap, ini dah siap. Kita akan masukkan antara yang penting adalah dia punya bearing.
Okey. Boleh basuh snack ring ni kira ngam lah tu. Okey, seterusnya proses pemasangan. Nak mudah kita masuk sini lah. Nak mudah takut lari kan. Masuk kat sini terus. Takut nanti masa kita masuk dia apa? Dia termakan bucu dia ke apa kan, masalah pula nanti. Kita masuk siap. Okey, masukkan ni dulu, plastik dia ni. Hitam di dalam, putih di luar. Okey. Nampak jelas kot. Coba gunakan dia. Alright. Lepas tu dah kita masuk ini, kita akan masuk bahagian ni pula. Tengok dia ada dua bahagian ni. Satu kosong, satu ni ada dot. Dot ni pastikan duduk di atas. Masuk kedudukan dia. Yang selak pin ni, bahagian longkang pin ni kena bertemu dengan ini lah. Okey, lepas tu baru kita masuk dia punya pin. Agak jelas Okey, semua dah masuk betul. Okey. Lepas tu kita masuk rotor dia. Okey, kita masuk rotor dia. Lepas tu dia punya bilah dia. Okey, sebab out maksudnya paling luar lah out ni. Okay, pin ni tips dia sebagai tips, kalau keliru sangat test dulu satu. Okay, okey. Yang ni tak akan boleh masuk, yang ni boleh masuk. Maksudnya kalau tuan-tuan dah keliru sangat lah kan, tak tahu masuk lubang mana, try dulu tengok mana yang boleh masuk tu. Lubang dia tu, sebab dia ada dua je. Simple saja. Okey, macam ni kedudukan dia sekarang ni. Okey, ending dia kita akan pasang.
Okey, nampaknya tekanan depan o-ring sebabkan tenang balik, kita kena ikat dulu. Ikat ni untuk percepatkan je, jangan ikat kuat tau. Sebab tu saya suka guna Stubby impact wrench ni, mudah. Dia tak over tight. Okey. Okey, masuknya dah ikat. Kita akan ikat top wrench. Ini skru untuk bolt 12mm. Saya ikat lebih kurang 19 Newton. Akan nampak lah, hopefully nampak. Okey, 19 Newton. Ikat gunakan teknik cross pattern. Okay. Okey, untuk cap ni 19mm, kita akan ikat lebih kurang 30 Newton lah. Okey, kita akan ikat 30 Newton. Patutnya ada vice clamp bagi senang lah. Okey, 30 Newton. Okey, lepas tu kita akan ikat dia punya 19mm puli. Okey, ni kita akan ikat 60 Newton. 60 Newton. Okey, dah siap. Boleh pasang dekat kereta. Kita tengok apa yang lepas tu lah apa jadi. Kita tengok kan. So far tengok macam okey lah. Oh, Alhamdulillah. Semuanya dah settle, dah siap dah semua. Memang agak saya nak cakap pun tak boleh cakap sangat lah. Bukan perfect pun video saya buat, saya tahu. Jadi harap tuan-tuan dapatlah, tak boleh dapat banyak pun, dapat sikit pun,
Jadi tuan-tuan pandai-pandailah cari maklumat dari tempat lain yang lebih sempurna untuk bantu tuan-tuan semua dalam membuat power steering pump Honda Accord 2006-2007 punya ni kan. Ini untuk model 2.0 punya, model enjin K20. Semoga dapat bantu tuan-tuan semualah, dan terima kasih banyak kepada yang menonton sampai habis. Walaupun tak sempurna, harap dapat bantulah. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan terima kasih banyak.